Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Helmi bin Abdul Latif. Saya akan terangkan tentang pengenalan tajuk kami. Perlembagaan Malaysia juga dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan merupakan dokumen undang-undang tertinggi negara dengan 183 perkara. Ia dibentuk berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan ini bertujuan menyelaraskan pemerintahan dan memberikan perlindungan kepada rakyat. Tafsiran kontemporari Perlembagaan Persekutuan melibatkan pemahaman dalam konteks sosial, politik dan budaya pada masa tertentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting yang kompleks. Nama saya Azrul Amri bin Abdul Wahab dan saya akan terangkan mengenai pengenalan. Beberapa faktor termasuk anjakan sosial dan budaya, perkembangan politik, keputusan kehakiman, peristiwa semasa, kemajuan teknologi dan cabaran global, semuanya adalah sebahagian daripada pemahaman semasa. Selain daripada perkembangan dalam politik negara, perubahan dalam nilai, adat dan budaya, masyarakat juga boleh memberi kesan kepada bagaimana perlembagaan ditafsirkan secara tradisi. Kesukaran baharu untuk tafsiran mungkin timbul daripada keputusan mahkamah dan topik kontemporari seperti kesesamaan jantina, teknologi dan hak asasi manusia. Sebagai contoh, Perlembagaan Persekutuan Malaysia kini sedang ditafsirkan berkenaan dengan hal-hal hak etnik, agama, autonomi negara dan hubungan antara pentadbiran persekutuan dan negeri. Peralihan politik dan keputusan mahkamah negara memberi kesan kepada bagaimana perlembagaan difahami. Akibatnya, cara perlembagaan ditafsirkan pada masa ini adalah satu proses yang sentiasa berubah untuk mencerminkan anjakan dalam kedua-dua politik negara dan masyarakat. Saya Muhammad Syahmi Amri bin Ishaq. Bahagian saya pada tugasan poster ini adalah objektif kajian. Seperti yang kita semua sedia maklum, objektif adalah satu perkara yang sangat penting dalam sesebuah kajian yang dilakukan. Selain itu, objektif juga adalah sangat penting kerana keberhasilan sesebuah kajian adalah bergantung kepada tahap objektif yang mampu dicapai dalam kajian tersebut. Objektif yang pertama dalam poster adalah memastikan perlembagaan dalam menegakkan hak asasi manusia termasuk kebebasan bersuara, kebebasan beragama dan kebebasan daripada perkara yang tidak wajar. Untuk objektif yang kedua adalah memahami dan menangani cabaran berkaitan agama yang melibatkan perkara-perkara seperti penggunaan kalimah Allah dan penggunaan antara agama di Malaysia. Untuk objektif yang ketiga pula adalah memastikan perlembagaan menyediakan perlindungan dan sokongan yang mencukupi terhadap hak-hak wanita termasuk hak-hak seperti kesaksamaan jantina dan perlindungan daripada keganasan rumah tangga. Jadi ini adalah 3 objektif yang terdapat dalam poster ataupun kajian yang telah kami lakukan ini. Dibuat adalah sebanyak 4 medium iaitu laman tersawang, media sosial, menganalisis teks Perlembagaan Persekutuan dan pemantauan secara online melalui Google Form. Yang pertama, laman tersawang mendapatkan penulisan ilmiah di Google Scholar yang mana di dalam laman tersebut terdapat banyak penulisan ilmiah berkenaan tajuk ini. Yang kedua ialah media sosial, melihat forum dan wawancara di YouTube yang dibahaskan oleh orang yang berpengalaman dalam bidang perlembagaan di Malaysia. Yang ketiga ialah menganalisis teks Perlembagaan Persekutuan yang mana mencari maklumat fizikal pada buku perlembagaan di perpustakaan. Yang keempat ialah membuat pemantauan melalui Google Form yang mana mengumpul data melalui soalan berkaitan di dalam talian. Ini dapat mengumpul maklumat secara rawak di antara kalangan pelajar-pelajar universiti dan orang-orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifan Nabi Nuswadi. Nombor kad matrik saya adalah 2114925969. Saya daripada kos Electrical Maintenance. Hari ini saya akan menceritakan tentang hak asasi manusia. Ia adalah lebih kepada kebebasan dengan bersuara, penahanan tanpa bicara dan diskriminasi terhadap pelbagai suku dan etnik.
Ia menjadi satu isu yang semakin mencabar kerana kita berada dalam dunia kompleks. Kebebasan bersuara ini sangat diancam dalam era digital yang menyebabkan kebimbangan terhadap keadilan. Ia sangat penting bagi masyarakat untuk bersatu, memastikan hak asasi manusia dihormati dan dipertahankan di semua lapisan masyarakat tanpa mengira perbezaan suku, agama dan latar belakang. Melalui kesedaran dan tindakan bersama, kita dapat membentuk dunia yang lebih adil dan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai prinsip universal. Terima kasih daripada saya. Hai, nama saya Muhammad Amir Syakir bin Muhammad Nasri, nombor metrik 211492575. Seterusnya, permasalahan kajian yang kedua ialah hubungan antara agama dan negara. Perlembagaan mengiktirafkan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia, walaupun ia memberikan semua warga negara hak kebebasan beragama, namun amat penting menghormati agama lain. Selain itu, permasalahan kajian yang ketiga adalah kesetaraan jantina dan hak wanita adalah isu penting dalam kerangka perlembagaan. Subjek kesetaraan gender dan wanita adalah penting. Penelitian seperti ini meningkatkan pemahaman tentang masalah hak asasi dan kesetaraan di Malaysia. Assalamualaikum. Nama saya Amel Kumami Kadar Anwar. Saya akan bercakap mengenai dapatan kajian dan analisis kajian. Seperti yang diterterakan, soalan 1, sejauh mana anda bersetuju bahawa Perlembagaan Malaysia memerlukan penambahbaikan dalam menegakkan hak asasi manusia seperti kebebasan bersuara, beragama dan dari perkara yang tidak wajar? Soalan kedua, bagaimana pendapat anda tentang hubungan antara agama dan negara di Malaysia? Adakah anda rasa isu-isu seperti penggunaan kalimah Allah dapat diselesaikan dengan lebih efektif? Soalan ketiga, adakah anda percaya bahawa Perlembagaan Malaysia sudah memadai dalam memberikan perlindungan kepada wanita, termasuk dalam aspek keseksama jantina dan perlindungan daripada keganasan rumah tangga? Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Awangku Azharin Daniel. Saya akan membentangkan tentang dapatan kajian dan analisis kajian. Soalan keempat, sejauh mana anda bersetuju bahawa penekanan terhadap hak asasi manusia, hubungan agama-agama dan kesetaraan gender perlu diberi lebih tumpuan dalam agenda pembangunan negara? So, ada 1.3% sangat tidak setuju, 5.2% tidak setuju, 16.9% tidak pasti, 57.1% setuju dan 19.5% sangat setuju. Untuk soalan kelima, adakah anda percaya bahawa kesedaran awam tentang isu-isu hak asasi manusia, hubungan agama negara dan kesetaraan gender masih kurang di Malaysia? 89.6% menjawab ya, 10% menjawab tidak. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali bin Nazri. Saya ingin membentangkan mengenai kesimpulan dalam tajuk Perlembagaan Malaysia sebagai pondasi integrasi etika dan peradaban. Pertama sekali, mari kita ceritakan tentang integrasi. Perlembagaan memainkan peranan penting dalam menyatukan masyarakat majmuk Malaysia. Ia mewujudkan keharmonian antara pelbagai etnik, agama dan budaya, membina identiti kebangsaan yang bersatu dan kukuh. Terdapat kepelbagaian yang indah dalam kesatuan kita dan perlembagaan menjadi titik pertemuan untuk semua. Dan yang kedua, etika. Perlembagaan adalah wahana etika yang membentuk dasar moral bagi kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Ia menegakkan nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan tanggungjawab sosial. Melalui peruntukannya, ia menggalakkan keharmonian dan penghargaan terhadap perbezaan yang wujud di kalangan kita. Yang ketiga pula ialah peradaban. Yang terakhir, mari kita lihat bagaimana perlembagaan merintis jalan untuk peradaban. Ia membentuk asas bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan, pendidikan berkualiti, kesetaraan gender dan pemilihan alam sekitar,
Selain itu, ia menggariskan tanggungjawab yang bersama untuk memastikan keadilan sosial bagi semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan akhir sekali, kesimpulannya adalah kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus menghargai perlembagaan sebagai asas utama yang membentuk dan menerajui negara kita. Ia bukan sekadar dokumen undang-undang tetapi juga mempergerak integrasi wahana etika dan tonggak peradaban di Malaysia. Marilah kita bersama-sama menjaga dan menghormati nilai-nilai serta prinsip yang ditegakkan oleh perlembagaan untuk membawa negara ini